Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 12, sukatan kecenderungan memusat. Dan kita akan lihat satu standard kandungan 12.1, sukatan kecenderungan memusat, dan satu standard pembelajaran iaitu menentukan kelas mod dan min bagi suatu set data terkumpul. Dalam video yang lepas, kita dah belajar bagaimana kita menentukan nilai bagi mod dan juga min suatu set data tak terkumpul. Dan kali ini kita akan lihat pula cara untuk kita menentukan nilai mod dan juga min bagi suatu set data terkumpul. Dan bagi data terkumpul, data akan disusun dalam bentuk jadual kekerapan yang melibatkan selang kelas. Jadi untuk mod akan dipanggil sebagai kelas mod. Kerana apa? Kerana melibatkan selang kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Okey, contohnya, jadual di bawah menunjukkan ketebalan bagi 50 buah buku latihan. Okey, yang atas ni ialah tentang maklumatnya iaitu ketebalan dalam unit sentimeter dan yang bawah merupakan kekerapan bagi data tersebut. Okey, soalannya tentukan kelas mod. Okey, tentukan kelas mod. Jadi yang pertama sekali kita lihat kepada nilai kekerapannya. Ada 12, 16, 11 dan 5. Jadi yang mana kekerapan tertinggi? Kekerapan tertinggi ialah 16. Jadi untuk kelas mod, kita akan nyatakan selang kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi iaitu kelas 3 hingga 4. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh kedua. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa penggunaan internet dalam sehari bagi 30 orang murid. Okey, soalan dia, tentukan kelas mod. Okey, sama seperti tadi, langkah pertama kita akan lihat kekerapan bagi ketiga-tiga selang kelas. Dan kita dapati yang ini merupakan kekerapan tertinggi. Jawapannya kita akan nyatakan selang kelas yang terlibat, iaitu 1 hingga 3. Okey, jawapannya dalam bentuk selang kelas. Okey, seterusnya kita lihat pula tentang min bagi data terkumpul. Okey, min bagi data terkumpul dapat ditentukan dengan menggunakan rumus, iaitu hasil tambah kekerapan darab titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, dengan keadaan, simbol ini ialah simbol sigma, merujuk kepada hasil tambah, F merujuk kepada kekerapan dan X ialah titik tengah bagi selang kelas. Dan Fx ialah hasil darab kekerapan dengan titik tengah. Jadi hasil tambah kekerapan darab titik tengah kita akan bahagikan dengan jumlah kekerapan untuk dapatkan min bagi data terkumpul. Okey, titik tengah suatu selang kelas dapat ditentukan dengan menggunakan rumus had bawah tambah had atas bahagi 2. Okey, apa dia had bawah dan apa dia had atas? Okey, contohnya cikgu bagi satu selang kelas 20 hingga 29. Okey, selang kelas 20 hingga 29. Jadi 20 ni nombor yang pertama merupakan had bawah. Dan 29 ni merupakan had atas. Jadi untuk dapatkan titik tengah, kita akan jumlahkan 20 tambah 29, kita akan bahagi dengan 2. Ini untuk contoh selang kelas 20 hingga 29. Okey, kita akan dapat 24.5. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan ketinggian ahli kelab tenis. Berdasarkan jadual kekerapan itu, hitung min ketinggian dalam sentimeter seorang ahli kelab tenis itu. Okey,
Yang ni diberi jadual kekerapan dan kita diminta untuk menentukan nilai min. Jadi kita dah diberi rumus tadi iaitu hasil darab, okey, hasil darab kekerapan dengan titik tengah kita jumlahkan, kita bahagi dengan jumlah kekerapan. Jadi pada jadual kekerapan ni kita akan tambahkan 2 lagi kolom. Okey, kita akan tambahkan 2 lagi kolom, satu untuk titik tengah dan satu untuk hasil darab titik tengah dengan kekerapan. Okey, jadi kita akan buat satu persatu. Okey, kamu lihat ya. Titik tengah ialah had atas. Okey, yang ni had bawah tambah had atas bahagi 2. Jadi 161 had bawah tambah dengan had atas kita bahagi dengan 2. Okey, jadi di sini titik tengah kita akan dapat 163. Okey, yang bawah pula 166 kita tambah dengan 170. Bahagi 2 kita akan dapat 168. Seterusnya 171. Okey, kita tambah dengan 175. Bahagi 2 kita akan dapat 173. Okey. 176 kita tambah dengan 180, kita bahagi 2. Kita akan dapat 178. Dan yang terakhir 181 tambah dengan 185, kita bahagi dengan 2. Jadi kita dapat 183. Okey, kita dah dapat untuk titik tengah. Seterusnya kita akan darabkan fx ni kekerapan darab titik tengah. Okey, jadi 1 darab 163. Kita akan dapat 163. Okey, 3 kita darab 168. Kita akan dapat 504. Okey, seterusnya 6 kita darab dengan 173. Kita akan dapat 1038. Okey, 1038. Seterusnya 8 darab 178. Kita akan dapat 1424. Dan yang terakhir 2 kita darab dengan 183. Okey, kita dapat 366. Okey, seterusnya untuk menggunakan rumus min kita perlu jumlahkan. Okey, kita perlu jumlahkan hasil tambah bagi fx. Okey, jadi cikgu tambah lagi 2 kolom di sini. Satu untuk hasil tambah fx dan satu untuk jumlah kekerapan. Okey, jadi kita akan jumlahkan semuanya. 163 tambah 504 tambah 1038 tambah 1424 tambah 366. Jadi di sini jumlahnya kita akan dapat 3495. Dan untuk kekerapan kita akan jumlahkan semua ni. Okey, kita akan jumlahkan semua. Okey, kita akan tambahkan semua. Dan tambah yang ini. Kita akan dapat jumlah kekerapannya ialah 20. Okey. Dan seterusnya apabila kita dah ada jumlah fx dengan jumlah kekerapan, kita boleh bahagi sahaja. Okey. Jadi sama dengan, okey, yang ni kita dah ada 3495. Kita akan bahagikan dengan jumlah kekerapan iaitu 20. Okey. 3495 bahagi 20 kita akan dapat 174.75. Unitnya ialah sentimeter. Okey. Jadi ini untuk kita menghitung nilai min bagi data terkumpul, iaitu data yang telah diberi dalam bentuk selang kelas. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh keempat. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa larian bagi sekumpulan atlet dalam larian 100 meter. Hitung min masa dalam saat larian bagi kumpulan atlet itu.
Okey, diberi data tentang masa dan juga kekerapan. Jadi sama seperti tadi, kita perlu tambahkan 2 kolom lagi. Satu untuk titik tengah dan satu lagi untuk hasil darab kekerapan dengan titik tengah. Okey, jadi sama seperti tadi, kita akan ulang semula. Yang ni ialah had bawah dan yang ni ialah had atas. Okey, jadi 11.1 tambah 11.5 kita bahagi 2. Jadi yang ni titik tengahnya kita akan dapat. Okey, 11.1 tambah 11.5 kita bahagi 2, kita dapat 11.3. Okey, 11.6 tambah 12.0 bahagi 2, kita dapat 11.8. 12.1 tambah 12.5 bahagi 2, kita akan dapat 12.3. Dan yang terakhir, 12.6 tambah 13 bahagi dengan 2, kita dapat 12.8. Okey, seterusnya kita lengkapkan hasil darab kekerapan dengan titik tengah. Jadi 2 darab 11.3, kita dapat 22.6. Okey, yang ni 5 darab 11.8. Okey, 5 darab 11.8, kita akan dapat 59. Okey, yang ni 9 darab dengan 12.3, kita dapat 110.7. Dan yang terakhir 4 darab dengan 12.8, kita akan dapat 51.2. Okey, yang ni kamu boleh guna kalkulator lah. Okey, seterusnya kita akan tambahkan untuk mencari nilai min, tambahkan 2 kolom. Satu untuk jumlah hasil darab fx ni dengan jumlah kekerapan. Okey, yang ni ialah rumusnya. Jadi kita akan jumlahkan. Okey, apa yang kamu kena tambah ialah 22.6 tambah 59 tambah 110.7 tambah 51.2. Okey, yang ni ialah jumlah fx. Okey, jadi yang ni kita akan dapat 200. Okey, 243.5. Dan yang ni adalah sigma f, iaitu jumlah kekerapan. 2 tambah 5 tambah 9 tambah 4. Jadi kita dapat 20. Okey, kita dapat 20. Jadi untuk dapatkan nilai min, kita hanya masukkan yang kita dah kira tadi, iaitu sigma fx sama dengan 243.5, kita akan bahagikan dengan sigma f, iaitu jumlah kekerapannya, iaitu 20. Jadi kita akan bahagikan 243.5, kita bahagi dengan 20, kita dapat 12.175. Unitnya ialah saat. Okey. Jadi ini ialah min dalam masa bagi larian bagi kumpulan atlet ini. Jadi kamu kena ingat, apabila melibatkan min bagi data terkumpul, kita mesti tambahkan 2 kolom untuk memudahkan pengiraan. Okey. Dan kamu juga perlu ingat, ini adalah rumus bagi mencari min data terkumpul. Okey, seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.